Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas kembali berkenaan dengan isu parlimen yang membabitkan beberapa pemimpin pembangkang yang begitu ekstrim, yang memfitnah, yang berbohong dalam parlimen yang mulia itu. Ini kita rakyat sekarang ini boleh lihat, inilah sikap pembangkang. Kemuncaknya adalah apabila Wan Saiful memfitnah Perdana Menteri yang dikatakan seorang yang korup, menghadap Yang di-Pertuan Agong setiap minggu sebelum sidang parlimen itu berlangsung. Jadi apabila dibalas balik oleh pihak kerajaan, yang mana kita lihat akhirnya dia terpaksa akur dan meminta maaf. Tetapi perkara ini telah pun dia lakukan, dan video ini juga telah pun menular. Jika dipotong video itu, maka seolah-olah perkara itu dia betul. Ini yang kita lihat hari ini. Sepatutnya apabila speaker dah pun menyatakan bahawa penggantungan terhadap Wan Saiful itu selama 6 bulan sepatutnya terus dilakukan. Dan usul pula telah pun dikeluarkan oleh timbalan Perdana Menteri, tetapi tetap juga tidak menjalankan satu perkara yang dilihat oleh rakyat sebagai ketegasan. Ini yang kita lihat hari ini. Apa yang berlaku, saya rasa ramai di luar sana amat kecewa dengan Tan Sri Speaker kerana agak berlembut dalam parlimen. Jadi perkara ini rakyat lihat bahawa perlu ada ketegasan terhadap pihak pembangkang kerana mereka gunakan parlimen itu yang mana mereka tahu ada imuniti, ada kekebalan untuk mereka bercakap di Dewan Yang Mulia. Dewan Yang Mulia ini sekarang ini saya lihat dicemarkan oleh penipuan, oleh fitnah, oleh mereka-mereka yang bermain politik secara halus menggunakan sentimen agama. Jadi kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka ini, yang pertama mereka gunakan hujah agama. Contohnya Hadi Awang mempersoalkan isu KWSP, mempersoalkan isu pencen. Benda ini belum terlaksana, belum lagi dibuat, belum lagi dibahaskan di parlimen, tapi dah pergi bahaskan awal-awal seolah-olah perkara ini sudah berlaku. Ini masalah dia. Dia menggunakan nama rakyat tahu. KWSP nama rakyat, pencen nama rakyat. Tapi hakikatnya Hadi Awang dia hanya nak menyelamatkan nyawa dia sendiri, iaitu dia akan dapat pencen bukannya 2, bukannya 3, 4, 5 pencen Hadi Awang. Dia pencen sebagai menteri besar, dia pencen mungkin sebagai exco, dia pencen mungkin sebagai duta khas terhadap menteri, dia akan pencen juga sebagai ahli parlimen. Lepas tu pencen lagi sebagai macam-macam lah. Jadi perkara ini yang dia nak selamat adalah nyawa dia. Bukan dia nak cerita tentang pejabat awam, tapi digunakan isu rakyat untuk dia selamatkan diri. Begitu juga kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Rasul, yang mana dia kata, kita sekarang ni dah dekat nak raya. Mungkin bulan puasa ini nanti orang di Kelantan tidak takut ataupun tidak perlu berpuasa kerana tidak ada lagi undang-undang untuk kita nak menangkap mereka-mereka yang tidak berpuasa kerana enakmen jenayah syariah telah pun dibatalkan. Tengok betapa bahayanya. Padahal namanya orang yang beragama Islam wajib puasa dan mereka tidak perlu pun kepada undang-undang manusia ni tadi. Jadi orang dekat bulan sana pun tak ada undang-undang, kalau dekat bulan pun kena puasa, tengah-tengah laut sana pun kalau dah bulan puasa kena puasa. Jadi ini adalah doktrin yang menipu rakyat, yang akhirnya orang di Kelantan percaya. Seolah-olah enakmen syariah tak ada, maka kita tak perlu puasa kerana tak perlu tangkap. Itu juga yang Didi Kronik buat dekat luar. Apabila dia kata lepas ni dah boleh minum mabuk dan sebagainya. Ini adalah asas-asas pembohongan yang mana Dewan Mulia digunakan Dewan Rakyat itu untuk mereka menipu. Kita tengok kenyataannya dikeluarkan oleh Wan Ahmad Faizal. Contohnya, dia persoalkan itu ini. Akhirnya dijawab oleh pihak kerajaan. Isu tayar Goodyear. Seolah-olah walaon-walaon ni menggunakan tayar Goodyear. Mampu ke tidak walaon-walaon ni nak pakai Goodyear? Yang saya tahu pakai tayar second lah. Jadi mereka persoalkan ini. Benda-benda yang bisnes Goodyear ini, yang kita tahu tayar ini, yang tidak membabitkan walaon pun, mereka nak tutup operasi mereka. Kita nak paksa orang nak berniaga dekat negara kita ini. Kalau mereka dah tak suka, dah lah. Baliklah, tak apa. Tapi hakikatnya bukan begitu, kerana mereka memang mengalami masalah kewangan. Jadi diputar belitkan fakta. Jadi kemuncak yang kita lihat, Wan Saiful Wanjan, orang persoalkan speaker. Kenapa speaker
tidak menggantungkan Wan Saiful ini selama 6 bulan. Paling tidak pun 3 bulan. Agar menjadi pengejaran. Lepas itu satu persatu buat pembohongan. Satu persatu bangun buat pembohongan. Paling ramai kita tengok membuat pembohongan adalah geng-geng PAS ini. Kalau kita tengok PAS pula berhujah dalam dewan. Bukan untuk masalah rakyat. PAS berhujah dalam dewan adalah menuntut, kalau kita tengok, menuntut royalti minyak. Waktu mereka jadi kerajaan, mereka tak tuntut, mereka tak buat, mereka tak gubal. Hari ini dia tuntut dengan orang lain. Kita tengok pula masalah dia tuntut apa? Yaitu mereka punya peruntukan sebagai pembangkang. Ni mereka ulang-ulang termasuk Presiden PAS macam orang bodoh. Apa yang dia ulangkan? Seolah-olah kerajaan hari ini zalim. Tapi mereka dulu jadi kerajaan. Mana suara Hadi? Mana suara PAS? Tidak pun dia bersuara bagi peruntukan kepada Pakatan Harapan waktu itu. Mereka persoalkan, oh zaman kami dulu bagi, kepala toya dia. Zaman Ismail Sabri itu bagi, satu sebab je. Sebab Ismail Sabri tahu, dia naik, begitu dia boleh naik, begitu juga dia boleh jatuh. Jadi bagaimana dia nak mempertahankan kerajaan itu supaya tidak jatuh, ialah dengan memberi MOU dengan pihak Pakatan Harapan untuk dapat juga peruntukan walaupun sedikit. Tetapi kalau kerajaan itu tidak kukuh, maka dia akan kekal sebagai Perdana Menteri disokong oleh Pakatan Harapan. Jadi sebab itu kerajaan itu kukuh. Kalau tidak, tak ada MOU juga, tak ada juga peruntukan. Tapi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan baik suruh pihak pembangkang pergi jumpa, yaitu ketua pembangkang sebagai wakil mereka, pergi jumpa dengan timbalan Perdana Menteri 2, Fadilah. Seko beruk benda dah datang. Ini datang Taqiyuddin. Taqiyuddin siapa dia? Setiausaha Agung PAS. Dulu waktu kita buat MOU, siapa yang pergi berjumpa dengan Ismail Sabri? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siapa yang datang? Mat Sabu yang ikut dia. Siapa yang datang lagi? Waktu itu Lim Guan Eng, yang waktu itu sebagai Setiausaha Agung DAP. Siapa yang datang lagi? Sapi Abdal, wakil daripada warisan. Jadi ini cara dia. Jadi hari ini perkara nak pergi jumpa saja pun tak boleh. Patutnya Presiden Parti kena datang. Kenapa mereka tak datang? Sekarang ini kalau yang nak datang, yang pertama ketua pembangkang nak kena datang, Hamzah Zainuddin. Yang kedua Hadi Awang sebagai Presiden PAS. Yang ketiga Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu. Dan juga Muhyiddin juga ketuanya kerana dia pengurusi Perikatan Nasional. Kenapa tak datang? Ini telah membuktikan bahawa puak-puak ini terlalu egois, tetapi menyiksa ke rakyat. Sekarang ini, apabila dijawab oleh Fadilah dalam parlimen berkenaan dengan isu Kelantan, Kelantan mendapat peruntukan yang antara terbanyak. Apa yang PAS buat? Tak ada. Elek. Jadi inilah pembangkang yang kita lihat hari ini, yang mana mereka gunakan parlimen kerana mereka tahu parlimen itu ada imuniti, mereka tahu kekebalan mereka ada di situ. Jadi mereka gunakan medan parlimen ini untuk menabuh fitnah setiap hari. Jadi wajar kalau Tan Sri Speaker tolong lihat rakyat di bawah bahawa mereka nak ketegasan yang lebih lagi untuk memperbetulkan dewan itu agar tidak digunakan oleh pihak-pihak pembangkang ini menipu, berbohong, fitnah. Jadi perlu digantung kalau perlu gantung. Kalau perlu yang lebih tegas lagi, buat yang lebih tegas supaya mereka tak berani. Jadi sekarang ini rakyat lihat speaker sebagai lembik. Itulah yang saya boleh ulas. So itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih.